Okey. Jadi hari ini kita akan tengok topik ubahan. Topik ubahan ni antara topik yang paling senang kan dalam matematik tingkatan 5. Ubahan antara dia punya ketua lah. Ketua senang. Tengok hari ini kita akan belajar satu benda nama dia ubahan langsung kan. Ubahan langsung. Okey. Ini cerita tentang ubahan langsung. Ubahan langsung ni simple je. Kalau ada satu benda tu, contoh dia kata P berubah secara langsung dengan Q. Contoh. Maksudnya, kalau P bertambah, maka Q pun akan bertambah. Itu sifat dia. Simple je. Sama juga. Kalau P berkurang, Q pun akan berkurang. Okey? Macam mana nak tulis dalam matematik? Dalam matematik kita tulis simbol dia macam simbol ikan ni. Macam alfa, lebih kurang alfa, tapi tak macam alfa juga pun. Jadi contoh macam P berubah secara langsung, kita tulis sebagai P berubah secara langsung dengan Q. Ini simbol untuk berubah secara langsung. Simple je. Ini latihan dia simple je nampak. Y berubah secara langsung dengan X. Nampak dia buat. Simple je. Okey? Cuma dia kata tukarkan ke dalam bentuk persamaan. Bila kita tukar dalam bentuk persamaan, maka kita kena tukar simbol berubah secara langsung ni kepada bentuk persamaan. Macam mana bentuk persamaan? Kita tukar macam ni je. P sama dengan ikan ni tukar jadi K. K itu adalah satu pemalar yang nanti kita akan kira. Tapi kalau dalam persamaan macam ni dah cukup. Kalau dia kata tukar ke dalam bentuk persamaan macam tu. Okey? Jadi simple tengok ni. Latihan dia. Kita terus pergi tengok latihan. Okey. Latihan pertama, Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Maksudnya apa? X kuasa 2. X square. Okey. Tukar jadi persamaan. Y sama dengan K X square. Macam tu je. Settle. Dia senang je topik ni. Okey. Tengok B pula. B sama. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Hati-hati tengok. Punca kuasa 3. Jadi W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Ni letak nombor 3 kan. Okey. X. Buat jadikan dia persamaan. W sama dengan K punca kuasa 3X. Selesai. Itu cara kita tuliskan ubahan dalam bentuk persamaan. Okey, C. Tengok C. Y berubah secara langsung dengan 1/Z. Jadi Y berubah secara langsung dengan 1/Z. Okey, tukar kepada persamaan Y sama dengan K 1/Z. Cuma tak cantik lah macam ni. Jadi kita tukar jadi Y sama dengan K/Z. Macam tu. Ini cara kita tulis ubahan ke dalam bentuk persamaan. Ini mudah. Benda nombor 1 ni. Sebab tu kamu kena ingat je. Macam mana kita nak ubah ayat. Dia akan bagi ayat tau. Ayat. Dan kemudian tukar kepada bentuk ubahan. Tukar kepada bentuk persamaan. Okey. Kita masuk seterusnya. Sini. Ni sikit je. Kamu tengok sikit je. Cuma dia ada bila melibatkan soalan, dia ada ubah suai sikit lah. Ni pun sama juga nampak soalan dia. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Nampaknya kita akan gunakan ni. Y berubah secara langsung dengan X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Bila dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X. Perhatikan ni. Jadi maksudnya dia nak Y dengan X. Jadi kita tak nak K tu. K tu kita kena cari. Bila kita kena cari K, nilai K kita kena bagi maklumat tambahan. Ini maklumat tambahan dia. Jadi langkah pertama macam biasa. Y berubah secara langsung dengan X. Maka Y sama dengan KX. Okay. Jadi kita kena cari nilai K. Jadi saya akan buat macam ni. Okay. K adalah sama dengan Y. X pindah. Jadi Y per X. K sama dengan Y per X.
Okay. Jadi kita masukkan berapa Y kita dia bagi. Y sama dengan 20. X sama dengan 2. Jadi K sama dengan 10. Jadi jawapan kita tulis mula jawapan. Oleh sebab itu Y adalah sama dengan 10X. Okay. Jadi cari nilai K, ganti balik. Itu kita bagi dalam bentuk ungkapan. Dalam bentuk ungkapan. Sama. Kes dia. Semua benda yang sama. Jadi kita tengok dia benda yang sama. Berubah secara sungai dia benda yang sama. Kita terus boleh lompat pergi ke sini. Jadi kita terus tulis Y sama dengan KX. Nak ganti kat sini pun tak ada masalah. Boleh ganti Y. Negatif 3 sama dengan K. X kita adalah 1/2. Boleh. Sini pun boleh. Jadi kita akan dapat K sama dengan 2 naik atas. Jadi darab. 2 darab negatif 3 akan dapat negatif 6. Jadi jawapan kita kat situ Y sama dengan negatif 6X. Dia gantikan nilai K saja kat situ untuk membentuk satu ungkapan. Okay. Terus kat situ sama kes dia kat sini. Formula kita tadi yang sama, Y sama dengan KX. Masukkan saja Y kita 1.5. KX kita 6. Potong 6, pindah sebelah, bahagi. Jadi dapat K sama dengan 1/4. 1/4. Di jawapan kita akan dapat Y sama dengan 1/4X. Ataupun X/4 pun boleh, tak ada masalah. Okay. Punca kuasa pun tak apa, tak ada masalah. Kita ikut je dia punya. Sistem dia kata Y berubah secara langsung dengan X. Masukkan Y punca kuasa 3. X pun punca kuasa 3. Jadi kita pindah akan jadi punca kuasa 3 bahagi punca kuasa 3 akan dapat 1. Jadi jawapan kita oleh sebab itu Y sama dengan X. Okey, sama. Yang ni pun sama. Ganti je. Y berubah secara langsung dengan X. Masukkan Y kita 15. X adalah punca kuasa 3, 27. Ini 3 lah. Kita akan dapat kat situ K sama dengan 5. Ni bahagi dengan punca kuasa 3, 27. Kita akan dapat jawapan 5 pula. Jawapan tak siap dah. 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. Ya, jangan lupa jangan cari K saja, kena tulis persamaan dia. Y sama dengan 5X. Okey. Ini kita bagi dalam bentuk ungkapkan. Ungkapkan Y ke dalam sebutan X. Okey, tadi dia suruh tulis dalam bentuk persamaan. K ada pun tak apa. Kan? Yang ini boleh disungkapkan, kita kena cari nilai K. Dan bila nak cari nilai K, dia akan bagi satu maklumat tambahan kat soalan tu. Okey? Boleh Kalau apa-apa kamu boleh tanya, apa ini senang mula-mula ni. Tengok. Ni pun sama. Nampak? Cuma dia ada tambahan sikit je. Tengok apa yang sikit je. Dia kata P berubah secara langsung dengan Q dan R. Jadi kita kena buat P berubah secara langsung dengan Q dan R. Macam tu. Ada 2 orang. P berubah secara langsung dengan Q dan R. Jadi macam ni. Jadi kalau dalam bentuk persamaan, P sama dengan K, QR. Okay. Contoh pun ada dia bagi. Okay. Jadi kamu hanya perlu dapatkan nilai K. Latihan ni pertama nak bagi faham. Sebab tu kita buat benda yang sama ulang-ulang supaya kamu akan nampak dia punya flow dia. Okay, kat sini ada 3, dia kena bagi 3. Jadi saya masukkan P sama dengan K, QR. Jadi nak cari K, kita nak pindah terus tak apa supaya tak keliru. P per dengan QR, kita akan dapat K kita P2 per dengan Q1 R7. Kita akan dapat K sama dengan 2/7. Jawapan kita akan jadi P sama dengan 2/7 QR.
Okay, simple. Ambil, ganti. Tulis ungkapan, ambil, ganti, dapatkan nilai K. Okay. P sama dengan K QR. Jadi K sama dengan P per dengan QR. P kita 1/2 per dengan Q negatif 4. R negatif 2/5. Yang ini dia punya trik dia. Dia bagi banyak pecahan. Jadi macam ni kan. Jadi kalau kamu ada kalkulator, kamu tekan. Okay. Kalau tak ada kalkulator, boleh kita buat dalam sistem biasa. Iaitu kita gunakan pecahan boleh. 1/2 per dengan yang bawah ni akan jadi 8/5. Okay. Yang bawah ni akan potong. Pergi naik atas terbalik. 5/8. Ini kalau manual lah. Kan? Kita akan dapat jawapan kita kat sini. Kalau aku tengok jawapan kita 5/16. 5/16. Jadi jawapan kita kat situ P sama dengan 5/16 QR. Hati-hati tekan kalkulator. Boleh okey. Nombor 4 dah pergi nombor 5. Nombor 5 yang ini kamu akan jumpa selalu soalan-soalan macam ni dalam exam. Kan iaitu dia bagi kotak-kotak macam ni. Okey. Jadi macam mana selesaikan? Sama cerita dia. First kali kita tengok. Diberi bahawa contoh diberi bahawa kat situ P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan R. Okey. Cari nilai W di dalam jadual di bawah. Okey, ini ada dua cara. Okey. Cara pertama, cara pertama ni, nombor 1 saya gunakan cara pertama macam biasa. Macam tadi, kita buat, kita cari nilai K dulu. Kita tengok yang ni antara PQR ni yang mana penuh, yang ini penuh. Yang ini yang kita nak kena cari. Okey, yang ini nak kena cari. Kita akan pakai yang ini dulu. Yang masukkan untuk cari nilai K yang ni. Jadi P sama dengan K Q kuasa 2R. Kita pindahkan. K akan dapat P per dengan Q kuasa 2R. Tentu. Kemudian kita masukkan sahaja. Ke dalam tu nilai P kita 15. Per dengan Q 5 kuasa 2. Jangan lupa. 5 kuasa 2. R kita 3. Okay. Jadi kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat K sama dengan 1/5. Lepas tu tulis persamaan. Oleh sebab itu P sama dengan 1/5 Q kuasa 2R. Dapat persamaan, kita buat yang sebelah sini pula. Masukkan. Jadi P siapa? W. Sama dengan 1/5. Q kita kat situ 10. Masuk. 10 kuasa 2. R kita kat situ 5. Okey. Jadi kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan kita 100. Nampak? Okay, ini satu cara. Satu lagi cara. Okey, satu lagi cara kat sini. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua. Ini cara pertama, cara manual, biasa. Okey, cara yang satu lagi, kita just dapatkan nilai K perbandingan. Kita guna kaidah. Contoh saya pakai nilai K untuk kedua-dua kejadian mestilah sama. Nampak? Jadi K dia apa? P per Q kuasa 2. Saya tulis. P per Q kuasa 2R. Okay, sama dengan, dah sini pun mestilah P per Q kuasa 2R. Tapi untuk nilai-nilai ni lah. Jadi yang sebelah kiri kita akan isikan P dia 15 per dengan Q dia 5 kuasa 2. R dia 3. Terus kita buat sama dengan yang belah kanan. P kita W per dengan Q kuasa 2, 10 kuasa 2, 5. Nampak? Ini kita boleh
Guna kalkulator untuk dapatkan terus W. Potong semua ni. Ni kita akan dapatkan potong ni 500. Potong. Kita boleh darab sini. Jadi kamu akan ambil kalkulator, kamu kira terus kat sini. Okey. Bila ambil kalkulator, kamu kira terus ni, kamu akan dapat juga W dia sama dengan berapa? 100. Sama. Tak payah lagi. Kan? Cuma yang ini dia baik pakai kalkulator. Yang ini kita buat pelan-pelan. Satu, nampak step dia. Cari K dulu. Masuk dalam persamaan, ganti balik. Yang ini terus. Jadi kalau soalan objektif, kita cadangkan cara perbandingan ni lebih baik. Cara perbandingan ni adalah lebih baik berbanding dengan cara ni panjang. Okay? Tapi cara ni ada guna juga. Ada guna juga kerana soalan subjektif tu dia bagi jalan kerja tau. Jalan kerja satu. Tapi dia ada kosong, kotak kosong. Kamu kena isi. Kena tengok. Jalan kerja biasanya dia akan pakai yang ni. Kan? Tapi jawapan kalau objektif terus pakai yang ni. Senang. Okay? Contoh tengok soalan ni. Dia kata apa? S berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T U. Jadi kita jadikan persamaan kat situ. Jadi S sama dengan punca kuasa 2 K T U. Hati-hati U tu duduk kat luar. Jadi K kita kat sini adalah sama dengan S per dengan, okey, untuk tak nak keliru, kamu letak U tu kat depan. Itu cara tulis. Kalau ada punca kuasa kita tulis belakang sekali. Jadi kalau guna kaedah perbandingan tadi, kita terus tulis kat situ S per U punca kuasa 2T mestilah sama dengan S per U punca kuasa 2T. Masukkan yang sebelah sini dan sebelah sini. Okay, yang sebelah sini 8 per dengan U4 punca kuasa 2 36. Sebelah sini pula masukkan S dia 4 per dia punya U dia 12. T dia adalah M. Jadi kita selesaikan ni. Okay. Cara selesai ni kita boleh buat, kita boleh potong dulu. Apa yang patut? Saya potong dulu ni 8 dengan 4. Kita akan potong dapat 2. Okay, ni 4 dengan 12. Kita potong dapat 3. Saya silang. Silang kita akan dapat 6 punca kuasa 2M sama dengan punca kuasa 2 36 pergi atas. Dia dapat 6. Jadi punca kuasa 2M sama dengan 6 bahagi 6. 1. Jadi M sama dengan 1 kuasa 2. 1. Okay. Simple. Ini guna kaedah perbandingan. Sama. Soalan B pun kita boleh guna kaedah yang sama. Cuma dia kena mula-mula memang kena tulis dulu. Nak tahu K dia apa. Kan? Ni senang sikit sebab dia tak ada punca kuasa, tak ada apa. Dia bagi apa? F sama dengan KGH. Jadi kita tahu K sama dengan F per dengan GH. Cuma nombor dia point. Kita tengok. Ni dengan ni. Kita masukkan. Jadi yang pertama, saya akan tulis F per dengan GH sama dengan F per dengan GH. Okey, kita gantikan nombor. F belah kiri 5.4 per dengan GH 3 H 0.9. Okey, sama dengan F 3.6 per dengan 0.4. 0.4. G 0.4, H adalah N. Sama juga kalau kamu tak nak simplify dulu, nak darab silang terus pun tak apa, tak ada masalah sebab kamu guna calculator je. Kan? Cuma kat sini kamu tengok, bila kita nak N, yang terbaik N saja naik, nombor semua pindah sebelah. Jadi kita N saja naik. Yang tinggal kat sini 3.6 per dengan 0.4 yang tinggal. Okey, yang baru naik siapa? Yang baru naik adalah untuk sebelah sini 5.4 ni akan turun ke bawah. 3 darab 0.9 akan naik ke sini.
Yang ini hanya menggunakan kemahiran kalkulator. Terus saja kemahiran kalkulator kan. Okey. Ini kamu akan dapat berapa? Kan kalkulator tengok. Jap. Dapat 4.5. Ini saya guna kalkulator lah. Senang. Okey. Kaedah yang saya cadangkan, kalau dapat kotak macam ni, kita boleh guna kaedah ni. Perbandingan. Okey. Teruskan. Kita tengok. Dia start soalan. Macam ni dia soalan exam kamu nampak? Biasanya soalan exam kalau jumpa macam ni, kalau soalan macam ni biasanya kertas 2. Jadi kertas 2 markah dia untuk bahagian A yang ni, ubahan biasanya bahagian A, ayat-ayat biasa macam ni, dia 3 ke 4 markah. 3 ke 4 markah. Dan perhatikan betul-betul ayat dia, soalan dia. Contoh, diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Dan ungkapkan P dan sebutan T. Ingat, bila dia suruh ungkapkan P dan sebutan T, maksudnya apa tadi? Ungkapkan maksudnya K tu kena kira. Jadi nombor 1, kena buat jalan kerja biasa. P berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Terus P sama dengan KT kuasa 2. Jadi K sama dengan P per T kuasa 2. Nilai yang diberikan, P sama dengan 12. T sama dengan 3 per 2. Kuasa 2 kena letak dalam kurungan. Okey, kemudian baru tekan kalkulator. 12 per 3 per 2. 16 per 3 16 per 3. Okey. Dapat 16 per 3. K sama dengan 16 per 3. Jadi jawapan kita yang mana? Kita tulis dalam bentuk persamaan. Oleh sebab itu, ungkapkan jawapan kita akan jadi P sama dengan 16 per 3 T kuasa 2. Itu jawapan yang dia kata ungkapkan dalam sebutan T. Okey. Nombor 2, senang. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan persamaan ni. Hitung nilai T. Jika P sama dengan 9, kamu hanya perlu gantikan saja kan. Jadi jika P sama dengan 9, 16 per 3, dia suruh cari nilai T. Jadi kita akan pindah ni dulu. Sama dengan 27 per dengan 16. T kuasa 2. Oleh sebab itu, kita akan dapat kejap. Betul ke saya buat ni? P sama dengan 9, betul. Jadi kat sini 27. 7 tak boleh punca kuasa kan. Jadi T sama dengan punca kuasa 2, 27 per 16. Jadi yang kita boleh keluarkan adalah 3 sini. 9, 3 per 4. Tinggal adalah 3. Kamu tekan kalkulator, kalkulator kamu akan bagi kat situ. Biasanya dia bagi bentuk macam ni. Dia bagi 3 per 4. Set 3. Cuba tengok. Try tengok. Ini kalkulator yang ES biasanya boleh buat ni. Tengok. Boleh, saya dapat perpuluhan. Kalau dapat perpuluhan jangan pecah ni. Kalau dapat perpuluhan jangan pecah. Kalau dapat perpuluhan kamu tulis je jawapan kamu T sama dengan ni. Yang ni. Okey, tapi kalau pemudahkan, kalau kalkulator kamu bagi pemudahkan macam ni.
tulis yang ni. Kalau dia bagi puluhan, tulis yang ni. Jangan bundar. Kalau bundar maksudnya ada markah ke kalau kita pemudahkan tu? Dia pemudahkan ni tak ada markah pun, tak ada. Ni sama jawapan kita T ni dengan ni adalah jawapan yang sama. Cuma beza dia adalah kalkulator lah. Kan? Tapi kalau kita dah belajar cert, kan? Cuma memang boleh buat benda ni kalau belajar cert. Cuma cert dia mat. Ni mat. Ni dia sebenarnya tak payahlah buat benda tu. Kan? Okay. Tiba-tiba bosan ni. Okey, kita try B Jadi kamu akan nampak bentuk dia macam mana soalan tu. Yang penting kita nampak step dia. Diberi Y berubah secara langsung lah, nampak. Kan? Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Tukarkan kepada K, Y sama dengan K punca kuasa 3X. Okey, ungkapkan. Jadi benda yang sama kita buat, kita cari nilai K. K sama dengan Y per punca kuasa 3X. Kita masukkan nilai kita kat situ. Y kita dia bagi mana? 44.8. Per dengan X kita 64. Punca kuasa 3, 64. Jadi kita akan dapat K sama dengan 11.2. 11.2. Okey, macam ni tengok yang ni. Dia dapat perpuluhan. Tapi perpuluhan dia tepat. Tepat maksudnya dia tak ada poin panjang-panjang yang kita kena bundar. Jadi kalau kamu dapat perpuluhan macam ni yang tak perlu bundar, kamu boleh ambil K itu sebagai apa? Perpuluhan. Okey, yang tak boleh apa? Benda yang kita bundar. Bundar maksudnya kita dah ubah dia punya nilai. Okey. Jadi kat sini ungkapan kita akan jadi, jawapan kita akan jadi oleh sebab itu Y sama dengan 11.2 punca kuasa 3X. Macam tu. Dia kita boleh gunakan perpuluhan kalau perpuluhan tu sharp. Okey. Nombor 1. Nombor 2. Kalau yang ni kita guna 56/5 tu boleh ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Pecahan dia lagi tepat. Lagi tepat berbanding dengan perpuluhan. Kan? Cuma perpuluhan ni kita boleh guna perpuluhan tu kalau perpuluhan tu kita tak bundar. Boleh guna. Okay. Sebab tu kalau jawapan soalan objektif kan. Kalau kamu tengok soalan objektif, biasanya kamu tak akan jumpa ni perpuluhan ni. Objektif biasanya dia akan bagi dalam bentuk pecahan. Nampak? Okay. Nombor 2 kat sini, cari hitung nilai Y jika X sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 11.2 punca kuasa 38. Jadi kita akan dapat jawapan situ 22.4. Ini antara soalan direct. Maksudnya dia tanya nampak terus apa dia tanya direct. Maksudnya yang ini aras dia aras rendah. Kan? Hanya pelajar kalau faham apa maksud berubah secara langsung, faham sikit macam mana nak buat algebra, pindah-pindah, masuk nilai, kan? Boleh buat soalan ni. Okay? Sebab soalan ubahan ni, dia mudah. Tengok ni mudah kan? Tapi dia boleh jadi hebat. Okay? Tengok sebelah. Ini masih lagi mudah. Nampak? Dia direct, nampak? Berubah secara langsung direct. Okay? Jadi kita terus buat je C ni. Jadi Y berubah secara langsung dengan 1 per X. Jadi Y sama dengan K per X. Jadi K kita sama dengan XY. Jadi X dia bagi adalah 5. Y pula dia bagi 1 per 5. Potong-potong dapat 1. Jadi persamaan kita untuk nombor 1 ni, persamaan kita adalah Y sama dengan 1 per X. Sebab K1 kita tak letak lah. Kita biar macam tu. Okay. Tiba-tiba saya semua ni. Tak jumpa orang hari ni. Tak apa. Nombor 2. Hitung nilai X jika Y sama dengan 2. Senang. Jadi Y sama dengan 2. 1 per X, tukar tempat. Jadi X sama dengan 1 per 2. Terus.
Yang ni mudah. Okey. Pergi sebelah. Tengok. Dia dah start. Dia dah start ni soalan-soalan macam ni. Nampak? Tapi dia masih lagi, kalau kamu tengok, dia masih lagi aras tak tinggi. Ni aras sederhana. Kenapa aras sederhana? Nampak, masih lagi nampak dengan jelas ni, nampak. Berubah secara langsung. Hati-hati je tengok. Masih lagi berubah secara langsung. Siapa berubah? Isi padu sebuah kon I. Berubah secara langsung dengan luas tapaknya A. Kita ambil huruf je. Kan? Dan tinggi. Kita lupa perkataan dan habis. Kan? Jadi, jadikan dia. Nampak? Soalan tak ada tau. Dia tak ada tuliskan kena buat ungkapan ke apa dulu. Nampak? Tiba-tiba dia kata hitung nilai I. Jadi kita kena faham. Nak cari nilai I ni, kita kena buat ungkapan dia dulu. Bila kena buat ungkapan, daripada ungkapan tu baru dapat. Jadi kita tengok cerita dia. Dia nak apa? I, isi padu, berubah secara langsung dengan luas tapak dan tinggi. Okey. Jadikan I sama dengan KAT. Okey. Kemudian K sama dengan I per dengan AT. Dia bagi I 462. Apabila A sama dengan 154 dan T dia 9. Okey, kamu tengok. Sebab topik ni, topik melibatkan ubahan, kamu tak perlu tahu pun apa formula isi padu dia, apa formula luas tapak dia pun tak payah. Dia bukan topik isi padu, dia topik ubahan. Kita tengok. Yang ni hanya ambil kalkulator, tekan saja kalkulator terus. 27. 27. Jadi K dapat 27. Jadi persamaan kita akan jadi kat situ I sama dengan 27 AT. Tapi ini bukan soalannya. Dia tak suruh buat pun. Nampak? Tapi kita buat untuk apa? Sebab nak jawab soalan. Jadi oleh sebab itu, kita dapatlah. Hitung nilai I. Jadi I sama dengan 27 darab dengan A 532 darab dengan T dia 14. Kan? Banyak ni. Apa ni? Ribu kan? Ratus ribu. 100. Mana je lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100 ribu. Berapa? 201. 201 096. Nampak? Okey. Jadi betul lah isi padu kan. Dia ni adalah isi padu. Okey. Terus kita tengok kat sini. Tapi senangnya sebab apa? Walaupun dia soalan macam soalan aras sederhana, kan? Kadang-kadang ada pelajar dia tengok soalan ni sebab dia tak pernah buat ataupun dia terlupa topik ubahan ni. Dia tengok, alamak cikgu, okey, apa formula isi padu kon? Dia tak perlu pun. Kan? Dia tak perlu. Kadang-kadang benda pelik-pelik dia bagi tau. Dia bagi benda pelik-pelik. Benda yang kamu langsung, formula tu tak ada wujud pun kat depan. Dalam senarai formula pun tak ada. Kan? Dia nak kamu faham bahawa topik ni adalah topik ubahan. Bukan topik isi padu. Itu je. Okay? Terus. Nampak? Ini kecil tau. Ini sikit. Kan? Soalan dia boleh jadi dia punya cerita tu panjang gila cerita. Cerita tu panjang. Kita kena pergi cari ayat dia. Okay? Ku Amni ingin menggunting beberapa buah segitiga daripada sekeping manila card untuk projek hiasan kelas. Nampak? Diberi luas segitiga A. Nampak je ni. Berubah secara langsung kita. Oh, ubahan. Ubahan senang. Nampak? Tapi kalau soalan melibatkan kuadratik apa dia, jadi susah soalan ni. Yang ni senang. Kita terus keluarkan saja. A berubah secara langsung dengan tapak dan tinggi. Terus jadikan ni A sama dengan KXY. Lepas tu diberi A dia 60. Okey, 60. K tak tahu. X dia 15.
Y8. Jadi kamu dapatkan K sama dengan 60 bahagi 15 bahagi dengan 8. Kan? Kita dapat 1/2. Betul kan? 1/2. Jadi jawapan kita kat sini untuk ungkapan dia adalah A sama dengan XY bahagi 2. Dan soalan dia, hitung nilai Y apabila dia nak nilai Y. Jadi kita isi. Walaupun nilai Y, kita tetap isi persamaan ni. Jadi A dia 82. Sama dengan X kita kat situ 17. Y yang tak ada per 2. Kita selesaikan ni untuk dapatkan nilai Y macam tu je kan. Y dapat 82 darab 2 per dengan 17. Berapa ni? Ambil perpuluhan Yang ini sekejap saya tengok. Kan. Dia minta apa? Hitung nilai Y. Okey, kalau dapat tak dapat perpuluhan cantik, bagi pecahan je. Kalau pecahan 164/17. 164/17. Okey. Dan tu boleh? Ataupun kamu nak tukarkan 164/17 ke dalam bentuk apa? Nombor bercampur pun boleh? Nombor bercampur maksudnya kita tukarkan dia jadi 9, 11/17. Jadi dia boleh jawapan. Ni pun boleh, ni pun boleh. Ni boleh, ni pun boleh. Okey. Tapi ada setengah untuk soalan akhir. Ini maksudnya soalan akhir sekali, jawapan final kita. Katakan ada pelajar tu dia terletak perpuluhan. Y sama dengan 9.647. Okey. Biasanya kalau jawapan akhir ni, pemeriksa akan terima. Sebab jawapan akhir dia bagi jawapan dia dalam bentuk ni, dia bagi jawapan dia atau ini atau ini. Mak. Yang kamu tak boleh bunda K. K jangan bunda. Bunda K dia lari jauh. Yang ini akan lari jauh. Jawapan final kita boleh tukar kepada perpuluhan. Kalau dia perpuluhan yang panjang sangat, kalau kita nak bunda pun tak ada masalah. Jawapan last saja. Okay? Sebab jawapan last ni dia tak ada kaitan dengan orang lain. Maksudnya lepas ni nilai ni tak digunakan. Dia yang kacau yang kita bunda, bila kita bunda, nilai itu akan digunakan kemudian. Jadi maksudnya bila kita bunda, dia lagi sikit dah. Kita gunakan kemudian. Nilai yang kemudian tu dia akan lari lagi. Jadi dia lama-lama dia lari jauh. Jauh nak kejar susah. Jadi pecahan adalah yang terbaik. Okey. Pergi dekat soalan kan saya bagi tu je. Yang tu saja ke? Okey. Tak banyak, sikit je. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita sambung je, tak apa. Walaupun nota kamu tak ada, kamu salin je, saya tunjuk kamu. Saya ambil, sekejap. Saya ambil buku dia untuk latihan. Okey. Sebab kita dah habis bahan langsung. Jadi saya dah boleh masuk kat kamu dia punya lawan dia. Kawan dia. Sekarang kita masuk cerita tentang ubahan songsang pula. Apa macam mana songsang ni? Songsang. Tadi langsung. Okey, kamu tengok beza ya. Kalau ubahan langsung tadi, satu naik bertambah, satu lagi bertambah. Kalau satu menurun, yang bawah sekali pun akan berkurang. Songsang, dia terbalik benda ni.
Maksudnya, kalau seorang naik, seorang lagi turun. Itu nama songsang. Kalau yang bawah, yang sebelah kiri turun, sebelah kanan mesti naik. Ini kita panggil dia songsang. Yang ini langsung. Itu beza dia. Cuma cara kita tulis dia, kalau ubahan songsang, kita tulis macam ni. Katakan P berubah secara songsang dengan Q. Contoh. Cara tulis dia adalah P berubah 1 per Q. Maksudnya apa? Seorang kat atas, seorang kat bawah. Itu kita panggil dia. Kita baca yang ni macam mana? Kita baca P berubah secara songsang dengan Q. Okay. Ada pelajar dia baca P berubah secara langsung dengan 1 per Q. Betul. Dua-dua betul. Nampak? Kalau songsang, kita tak boleh sebut 1 per. Kita sebut P berubah songsang dengan Q saja. Okay. Itu kita. Kalau tadi pun ada lah songsang. Ada, tapi kalau songsang, kita kena sebut P berubah sesongsang dengan Q. Nampak? Kalau langsung, kita kena sebut 1. 1 tu kena sebut. Sebab tu dia buat songsang ni untuk apa? Untuk ayat dia. Jadi, kamu akan jumpa soalan yang dia akan gabung tau nanti. Bahagian ketiga dia akan gabung. Contoh dia kata P berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan R. Nampak? Jadi kita tulis macam mana? P berubah secara langsung ke atas. Songsang kat bawah. Macam tu. Dia digabung dua-dua sekali ni. Ini kita akan belajar kemudian. Dia panggil ubahan tercantum. Dia gabung-gabung songsang dengan tak songsang. Gabung sekali. Okay. Cuma bila kamu nampak perkataan songsang, kamu tahu nak tulis macam mana? 1 per. Maksudnya kalau songsang tu dia kena kat bawah lah. Dia mesti kat bawah. Tulis kat bawah. Okay. Contoh kita tengok soalan dia. Sama je. Dia kata antara soalan yang mula-mula dia kata tuliskan ubahan dalam bentuk persamaan. Okay. Tuliskan ubahan dalam bentuk persamaan macam soalan tadi. Cuma beza dia ubahan songsang. Okey, apa soalan dia? Contoh sebab saya bagi kat sini, saya bagi X berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Y. Nampak? Okey, dan X. Ni kena baca betul-betul. X pula. Ni X buah X, Y, Z, Z. Salah huruf. Ni kat sini dia kata apa? X berubah secara songsang. Okey, situ dulu. Jadi X berubah secara songsang. Dengan punca kuasa 3Y. Punca kuasa 3Y. Dan Z. Dan Z. Macam tu. Dia bukan punca kuasa 3 tu Y dengan Z. Tak. Punca kuasa 3Y dan Z. Z orang lain. Macam ni. Ini cara kita tulis dia. Okey. Macam tadi. Sistem dia sama lebih kurang. Yang membezakan dia apa? Yang membezakan dia hanyalah cara tulis. Okey. Jom kita tengok contoh soalan. Contoh soalan biasanya antara favorite soalan macam biasalah. Contoh soalan bila dia bagi dalam bentuk kotak. Kotak-kotak. Tadi kita pernah buat soalan kotak-kotak tadi kan. Okey. Bagi kamu contoh soalan kotak dulu. Okey, contoh soalan kat situ. Tengok. Diberi bahawa R
berubah secara, ni dia sudah saya siap songsang, berubah secara songsang dengan 1/3S. Contoh. Okey. Kemudian kotak pula dia bagi kat sini. Okey, yang ini R, ini S. Dan R adalah 2 dan S 6. Okey. Kemudian dia tanya sini N, sini kita ambil 42 contoh. Soalan dia cari nilai N. Sama. Okey. Cuma kat sini dia bagi bentuk macam ni. Ini dia tak sebut dalam bentuk perkataan, dia bagi bentuk macam ni. Kalau dia bagi dalam bentuk perkataan, okey sikitlah. Dia bagi macam ni, senanglah cerita, kita buat macam tadi pun tak apa. Cuma kita tukarkan dulu. Dia jadi apa? R sama dengan K per 3S. K per 3S. Jadi kat situ K sama dengan 3RS. Jadi K kita adalah sama dengan, kita ambil yang ini. Jadi K dapat 3 kali dengan R kali dengan S. Jadi kita akan dapat K sama dengan 36. Kita dah boleh masukkan dalam persamaan dia pula kat sini. Jadi R sama dengan 36 per dengan 3S. Kamu tengok kat sini, persamaan ni sendiri kita boleh kecilkan. Sebab ini 36, ini 3. Kita boleh kecilkan. Jadi kita boleh dapatkan persamaan baru dia R sama juga dengan 12 per S. Dia boleh kecilkan. Lepas tu baru kita tengok kat sebelah. Jadi R apa N? Jadi N sama dengan 12 per dengan 42. Kita boleh kecilkan 12, 42. Dapat pecahan, N dapat 2/7. Okey. Yang ni dia dalam bentuk sama macam tadi lebih kurang. Cuma saya guna kaedah biasalah, saya tak guna kaedah perbandingan. Boleh pakai perbandingan, boleh, tak ada masalah. Dia lagi senang. Okey. Contoh, kalau kita pakai kaedah perbandingan pula. Macam mana kaedah perbandingan? Kita dapatkan K, ni K kita. Jadi kita terus buat kat situ. 3RS sama dengan 3RS. Sebab bila 3RS sama dengan 3RS, 3 ni kita tak tengok dah. Tak tengok dah 3 tu. Jadi kita letak R dia 2, S kita 6, R kita N, S 42. Kita terus potong aja 42 ni. Ni 12 per dengan 42. Dia dapat sama balik. Dapat jawapan 2/7. Itu special je. Sebab kaedah perbandingan, kaedah ungkapan dan persamaan. Dua kaedah. Dalam exam janganlah buat dua kaedah, pilih yang mana-mana. Yang kamu rasa kamu boleh jawab. Yang mudah kan? Okey. Boleh faham ni? Boleh. Boleh ya? Okay. Tengok soalan lagi. Tengok contoh, saya bagi contoh 2. Ni kamu boleh cuba buat contoh 2. Diberi bahawa C berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 D.
Okey. Dan kita boleh bagi C sama dengan 2 apabila D sama dengan 16. Cari nilai C jika D sama dengan 4/9. Nampak? Ini bentuk ayat pula. Cuba try. Dua belas ni jawapan dia. Dapat? Okey, 12. Okay, kita cek Tengok. Kan? Kamu guna kaedah biasa je yang ni, betul tak? Jadi C berubah secara songsang dengan punca kuasa 2D. Okey. Jadi C sama dengan K per punca kuasa 2D. Jadi K sama dengan C punca kuasa 2D. Kita boleh masukkan nilai pertama C2, D16. Jadi kita akan dapat K dia sama dengan 8. Kita masukkan persamaan kita. C sama dengan 8 per punca kuasa 2D. Okey. Jadi kita terus pergi cari nilai C. Apabila D 4/9, 8 per punca kuasa 2, 4/9. Kita akan dapat kat situ 12 betul. Boleh Kis? Okey. Jadi dia senang sikit lah. Walaupun dia semua contoh soalan dia je lah. Soalan dia kadang-kadang dia buat dalam bentuk kebat. Contoh ayat dia pelik-pelik. Kamu belajar, kamu ambil fizik tak? Fizik? Ambil. Ambil? Okey. Kamu dah belajar hukum gas? Belum? Dah kot. Boy. Dah. Okey. Dia soalan matematik ni dia boleh keluar tau. Tapi dia sebenarnya simple je ubahan. Topik ubahan. Contoh soalan sebenarnya tak kebat pun, tak kebat. Tapi soalan dia seakan-akan kebat. Saya bagi contoh kebat lah. Okey. Tiba soalan keluar macam soalan fizik. Dia kata hukum Boyle tekanan
menyatakan bahawa tekanan P meter negatif 2. Dia punya tulis soalan tu nampak macam gempak kan. Suatu gas pada suhu tetap malah dia suhu berubah secara songsang dengan isi padunya. Isi padunya I meter kuasa 3. Nampak? Dia kata diberi berdasarkan suatu uji kaji didapati isi padu gas ialah 120 meter padu pada ketika tekanannya 70 Nm. Hitung tekanan gas jika isi padu gas adalah 200 meter padu. Nampak dia punya soalan. Soalan dia buat seolah-olah fizik. Bagi pelajar yang dia tak fokus pada soalan tu, dia akan rasa susah soalan ni. Boy, benda ni. Kan? Yang dia tak faham apa. Dia hanya perlu ambil satu perkataan. Benda penting apa? Ni. Kamu nampak binatang ni, kamu kata Allah. Ini senang lah. Dia kata apa? Ya, ini ubahan. Bukan fizik. Bukan sains dalam mat lah. Ini bukan fizik, bukan sains. Bukan sains. Hanya ubahan. Kan? Like exam. Ini pendek tau. Dia boleh cerita. Saya kata, soalan ni kamu jangan terkejut bila kamu jumpa dalam exam nanti. Dia punya satu page tau. Dia boleh cerita. Cerita pasal apa benda lah. Dia boleh jadi pasal apa. Virus. Mungkin soalan kamu nanti akan berkaitan dengan COVID lah apa kan. Penambahan pesakit bertambah secara macam lah dia buat soalan tu. Kan? Macam ni cerita dia. Yang kita perlu point kita pergi ambil, kita ambil P je. P berubah secara songsang. Saya dah 42, nanti nak tengok cikgu dapat berapa. Nampak? Masa baca soalan tu, benda ni kan. Dia jadi jam kadang-kadang kan. Dengan isi padu. Kan? Kita pun buatlah persamaan. P sama dengan K per I. K sama dengan PI. Jadi K kita gas tu, suatu uji kaji. Gas 120. 120 dengan 70. Nampak? Kalau kamu tak nak kira ni pun tak apa tau. Tak nak kira, tak nak darab. Tak ada masalah. Sebab kita boleh gunakan terus kita punya persamaan kita jadi. Dia akan jadi P sama dengan 12070I. Dia boleh buat macam ni. Sebab soalan dia nak cari tekanan gas. Nak cari P. Kita terus buat je lah. 12070 per dengan I kita 200. Jadi saya potong. Habis saya potong ni. Kan? Kemudian 12 bahagi 2, tak ada kalkulator, 6. 6 darab apa ni? 7. Dapat? 6 darab 7 apa? 42. Sama? Betul? Sama. Nampak? Jadi bila kamu jumpa soalan dalam mat, tiba-tiba ayat dia pelik. Cerita dia pelik tau. Kan? Kamu pergi cari perkataan ni. Berubah secara songsang ke langsung ke pergi cari. Kalau kamu nampak tu je, soalan ni easy. Kalau tak ada benda ni, tu baca betul-betul.
Itu mungkin soalan melibatkan kamu kena membentuk persamaan untuk buat persamaan serentak. Boleh Okey. Bila tak ramai ni laju kelas. Jadi insya-Allah lah, tak apa. Alhamdulillah saya target pun pukul 12 tapi kita habis awal sikit. Banyak kamu boleh tengok dalam buku teks kamu sikit. Buku teks pun tak dapat lagi, tak apa. Kalau nak ada buka buku teks digital pun ada. Tengok topik pertama senang. Topik kedua senang. Topik ketiga ada dah start. Mat Form 5 ni dia ada topik-topik baru yang dahsyat. Dia ada sebenarnya bagi saya ada lebih kurang 4 topik lah. 4 topik yang ganas. 4 topik yang ganas. Kan? Dia tak macam topik Form 4. Form 4 ni okey sikit mat ni. Okey. Jadi alhamdulillah sampai sini dululah macam tu. Kan? Kita sambung insya-Allah minggu depan hari Isnin lah. Kita dah start kelas macam biasalah. Hari Isnin kita sambung bahagian seterusnya. Ubahan langsung dah cerita, ubahan songsang dah cerita, minggu depan kita tutup topik ubahan terus dengan dia ubahan tercantum dan contoh-contoh soalan SPM. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik. Cikgu saya tak ni lagi lah apa faktoran. Faktor yang mana? Semalam ada yang kena faktor kan? Itu faktor yang faktor pakai manual lah, tak pakai kalkulator. Dia kalau macam soalan semalam tu, biasanya pemfaktoran dia menggunakan nombor-nombor yang biasa. Contoh nombor biasa. Saya ambil kamu Yang ni biasanya dia akan guna yang basic tau, basic asas. Asas pemfaktoran. Okey, dalam asas pemfaktoran ada 4 bahagian. Yang pertama, kita boleh faktor nombor. Nombor sahaja. Nombor sahaja. Kan? Nombor 2, kita boleh faktor unknown saja. Syai'un. Bahasa Arab dia syai'un. Unknown sahaja. Kan? Nombor 3. Yang ni dia boleh jadi faktor kuadratik. Nampak? Kan? Dan 4, dia boleh gabung mana-mana. Gabung mana 2 di atas. Itu contoh soalan dia. Okey? Contoh malam kita ada jumpa yang simple. Yang simple contoh saya bagi 3x kuasa 2 campur x. Yang ini kita boleh faktor unknown saja. Ini x. 3x campur 1. Ini biasa. Okey. Yang masalahnya bila dia melibatkan apa? Kuadratik. Kan? Tapi bila dia melibatkan kuadratik dalam topik yang bukan kuadratik, biasanya benda tu kita boleh faktorkan dengan menggunakan kaedah darab campur saja. Contoh saya bagi kat sini x kuasa 2 campur dengan 5x. Okey, lepas tu saya ambil kat sini tolak dengan 6. Macam tu. Okey, jadi kalau kamu nampak macam ni simple je faktoran dia. Kamu tengok kuadratik. Kuadratik kena ada 2 kurungan. Okey, jadi kamu tengok depan. Sini apa? X. Jadi x maksudnya sebelah sini mesti x dan x. Nampak? Lepas tu kamu tengok belakang. Belakang ni kamu fokus pada nombor 6. Kemudian kamu hanya perlu fikir kunci dia adalah tolak tau. Kunci dia adalah tolak untuk mendapatkan 5. Tolak untuk mendapatkan 5. Sifar 6. Jadi kita akan senaraikanlah. 1 darab 6. 2 darab 3. Nampak? Ini je sifar 6. Jadi kita akan fikir yang mana tolak dapat 5. Jadi jawapan kita mana? 1 dan 6. 1 dan 6. Jadi kita kena tulis sini 1, sini tulis 6. Okey, simbol dia senang je. Ambil yang depan ni, hantar ke belakang. Okey, untuk simbol kat depan dia combine dua-dua, nampak? Sebab tu anak panah ni. Tolak dengan tambah akan jadi tolak. Ini faktor secara manual. Okey, dia akan jadi beza
Kalau X kuasa 2 campur 5X campur 6. Tengok. Beza sikit je kan? Tengok. Ni X dengan X. Cuba tengok yang ni. Ini kunci dia apa? Tambah nak dapatkan 5. Jadi yang mana nombor kita pakai? Kita tak pakai 1, 6. Kan? Kita pakai yang mana? Kita pakai 2, 3. Letak 2, 3. Nampak kunci dia kat situ. Jadi simbol kat sini apa? Ambil yang kat depan ni bawa ke belakang. Okay. Yang kat depan ni macam mana simbol dia? Dua-dua combine. Tambah. Kan? Itu nombor-nombor. Dia ni faktor ni yang tak payah pakai kalkulator. Kalau nombor pelik-pelik pakai kalkulator. Sebab tu soalan macam ni, dia boleh keluar yang pelik tau. Nombor dia sangat besar. Kan? Kamu tengok. Tiba-tiba, padahal benda dia simple je. Contoh, dia keluar tiba-tiba X kuasa 2. Saya ambil kat sini tolak dengan saya ambil berapa nombor. Taklah nombor apa. 17. 17. 17 boleh. 17X. Okay. Kemudian di sini tambah dengan 170. Contoh. Nampak? Betul ke? Bukan. Nanti saya ikut nombor salah pula. Sekejap. Saya ambil. 70. 70. Contoh. Macam ni. Okay. Cuba kamu faktor tengok. Yang pertama, kita kena faktor nombor 70 ni dulu. 70 ni, kita nak apa? Tambah dapat 17. Tambah dapat 17. Jadi kita akan faktorkan 70. 70 faktor dia senang je. 1 darab 70. Nampak? 1 darab 70 tambah dapat atau 17? Tak dapat. 2 pula. 2 darab dengan bahagi 2. 35. Tambah tak dapat 17. 3 tak boleh. 4 tak boleh. 70 bahagi 4 tak boleh. Point tak cik kan? Kemudian 5 boleh. 5 darab dengan 7. Okay. 5 darab 7. Campur dapat 17. Tak boleh juga. Okay. 5 darab 7 pula. Sorry. 5 darab 14. 14. Campur. Tak dapat lagi 17. Okay. Sampailah 5 tak boleh. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 7. 7 darab 10. Baru kamu akan nampak. 7 darab 10. Campur dapat 17. So benda tu kita boleh congak. Kalau boleh congak. Okay. Kalau kamu tak boleh congak, kamu tekan kalkulator. Pakai faktor kuadratik. Kalau boleh congak, dia terus boleh congak je. X, sini tolak. Tambah tolak akan ditolak. Simbol kita tahu. Nombor dia 7, 10. Siap. Salah satu contoh dia. Okay. Tapi biasanya dia akan pakai nombor kecil-kecil. Kamu tengok semalam. Semalam nombor dia tak besar. Dia kecil-kecil. Sebab apa? Fokus topik tu bukan pasal faktor. Fokus topik tu pasal pembezaan. Nak selesaikan. Boleh? Tapi kalau kamu jumpa kuadratik ni, biasanya kalau pelajar dia tengok jam tekan kalkulator je. Tekan kalkulator pun kamu tahu kan? Mana? Boleh? Yang faktor kuadratik. Oh, mod dah. Yang mod pakai equation degree 2. Oh, tahu. Pun boleh juga. Cuma kadang-kadang bila kita buat soalan mat, dia jadi lambat lah bila nak tekan kita faktor kan. Lambat sikit. Cuma kalau nampak yang simple, biasanya kalau X kat depan. Kalau dia ada nombor lain kat depan, contoh 2X, 3X, atau cerita lain lah. Tu biasanya tekan je lah kalkulator cepat sikit. Okay. Boleh? Okay. Boleh. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.